أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri peluang kepada kita dan beri ruang kepada kita, dalam arti kata kita saat ini tu duduk dalam keadaan tenang hati, sihat wal afiah, dan terutama lagi ada masa untuk mari nak tengok sedikit daripada bicara sangkut paut dengan urusan agama. Alhamdulillah, itu adalah nikmat yang besar yang Allah SWT bagikan kepada kita sebagai hamba yang dia saat itu sentiasa kasih kepada hambanya. Jadi Alhamdulillah, sejak lama mari dah panggil kita saat ini tu buat pengajian, terutama sakut paut dengan ilmu lughah al-arabiyah yang kita dulu tu dah mula dah beberapa siri dan beberapa halaqah yang kita mula dah dulu. Tapi dengan sebab ada ujian, ada situ, ada sini, kita tak sempat panggil duduk dalam keadaan panggil apa? Banyak panggil wajibat. Jumpa banyak ujian ni dah. Hari ini Alhamdulillah kita boleh mari berkongsi sekali lagi kita boleh duduk dalam majlis ilmi yang maha mulia ini. Tak lain tak bukan, ini majlis suka daripada saya dan kepada semua ahli ilmi yang saya kasih sekalian dan saudara-saudara, adik-adik kakak yang sudah mutabaah dulu. Panggil beberapa halaqah kita buat dulu saat itu sebagai pengenalan bagi ilmu lughah Arabiyah. Kita yang mula-mula sekali kita nak kasih kepada ilmu, dan pasti juga kita nak kasih kepada ahlinya. Jadi hari ini insya-Allah kita akan mula seterusnya dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai syarah panggil beri keterangan kepada masyarakat, terutama adik-adik kakak yang suka untuk nak belajar lughah Arabiyah, yang suka untuk nak belajar lughah Arabiyah sebagai sebagai ilmu, satu ilmu alat yang ada dia kita boleh fahamkan syariat Allah Subhanahu taala di bawah naungan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apakah lagi perkataan yang maksur yang datang daripada kita, daripada para salafus salih kita. Mereka itu bercakap bahasa Arab, Quran pun bahasa Arab, dan hadis pun bahasa Arab, dan perkataan-perkataan salafus salih pun bahasa Arab. Maka tak lain tak bukan kita orang Islam saat itu kena gantung situ, gantung di wahyain, iaitu wahyu Allah Subhanahu taala berbentuk Al-Quranul Karim, dan wahyu Allah Subhanahu taala juga berbentuk yang Allah Ta'ala melarikan di atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dibawa datangkan oleh para salafus salih kita. Itu adalah panggil mari dengan lughah Arabiyah belaka. Maka tak lain tak bukan kita nak faham, nak ambil reti terhadap lughah mereka itu, kita nak belajar, kena ambil penting, kena ambil tahu, kena ambil padu di atas diri kita supaya kita nak fahamkan maqasid lughah Arabiyah. Insya-Allah ini sebagai halaqah hingga seterusnya kita akan sambung sebagai saya pilih satu kitab dulu tu, iaitu kitab Mutammimah Al-Ajrumiyah, dan disyarahkan oleh Syekh Ahdal, iaitu Kawaqibu Ad-Durriyah, bi syarhi ala Mutammimati Al-Ajrumiyah bagi Imam Al-Hattab rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dan tak lewatkan masa, kita akan mulakan hari ini insya-Allah dengan sebagai
manhaj kita ni kita nak bacakan matan asli dan kita nak hurai. Ya Allah SWT bukakan di atas diri kita ni sebagaimana yang pada kuasa lah. Dia panggil kita nak bacakan matan-matan yang ulama kita buat dan nak bacakan beberapa syarah sikit daripada kitab Al-Kawakib kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah ni insya-Allah. Wa qala musannif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fahadhihi muqaddimatun fi ilmi al-arabiyyati mutammimatun limasailil ajrumiyah takunu wasitatan bainaha wa baina ghairiha minal mutawwalat. Nafa'allahu ta'ala biha kama nafa'a bi asliha fil hayati wa ba'dal mamat. Innahu qaribun mujibud da'wat. Ini sebagai mata bagi mutammimah al-ajrumiyah bagi Imam Al-Hattab rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Apa kata dia? Musannif kita ni iaitu Imam Al-Hattab saat ni tu dia mulakan kitab dia dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini kebanyakan ulama kita ada panggil qadiman wa hadisa, dulu dan sekarang, dan sebagai sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila nak mulakan satu perkara tak lain tak bukan dia mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebab bismillahirrahmanirrahim itulah adalah kepentingnya. Ada kebanyakan dia panggil kata kepentingnya di dalamnya. Iaitu musannaf kita dimulakan dengan perkara ni seperti ulama-ulama yang lain lah. Maka ajaran ni ada dalam Islam daripada dulu hingga ke sekarang. Iaitu nak mulakan satu perkara, terutama kita nak mulakan perkara yang dia panggil perkara yang penting. Seperti nak tulis buku, seperti nak makan, seperti nak minum, seperti nak apa-apa saja pun perkara yang mubah tadi, perkara yang dia panggil kata yang patut kita mula. Dia panggil pekerjaan yang penting. Pekerjaan yang penting ni termasuk perbuatan kita, perkataan kita, bacaan kita. Kita kena mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu sebagai sunnah. Jalan ni yang dimulakan oleh para ulama kita. Maka hari ni kita nak mari tengok sikit. Gapo? Geno sebab gapo ulama kita saat ni tu mulakan taklif, mulakan tulis kitab dia, mulakan karangan dia. Hak banyak-banyak lagi mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebab gapo? Ada gapo? Adakah ada ajaran yang sabit daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ke lagu mana? Kita mari tengok. Ulama kita mulakan dengan bismillah, ayat pentingnya bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok tak di sana ada ajaran yang tetap pada asal dah di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hingga bawa datang generasi kepada generasi. Yang mula-mula sekali iaitu iktida bi kitabil aziz. Hak mula-mula sekali. Iaitu ulama kita buat tak lain tak bukan dia tengok kepada apa? Tengok kepada ajaran yang mengandungi dalam Al-Quran Karim. Maka Quran saat ni tu dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu memang tetaplah kita tahu. Iaitu Quran dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok di awal surah Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada bismillah. Dah kita tengok di mula-mula iktidaan bi kitabillahil aziz. Yang kedua iaitu kita turutkan, ulama kita turut sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Iaitu tabiat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila ia nak ib'as, ia nak utuskan surat kirim sebagai nak dakwahkan manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dia mulakan dengan dalam warakah dia ditertulis dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana sabit dalam Sahih Bukhari di awal tu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak hantarkan risalah, nak hantar surat kirim supaya nak mengajakkan manusia mari ke arah mari ke arah agama Islam yang maha mulia ni, iaitu dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi yang Nabi ikrar di atasnya. Faham kata
takkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saat ni tu, ya, kalau dikatakan takkan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu tak boleh baca dan tak boleh nulis. Ya, jawab betul, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak boleh baca dan tak boleh nulis. Itu nak isbatkan kata gapo? Kata ajaran ya Allah SWT ajaran ya Allah SWT kirim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan daripada ketiak Nabi, bahkan itu daripada ajaran yang Allah SWT turun kepadanya. Satu, yang pertama. Yang kedua, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak boleh baca dan tak boleh nulis. Dan tak nafi kata apabila wahyu turun dia boleh baca. Maka dia boleh baca, sebab tu di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam ada katibul wahyi. Zaid bin Sabit katibul wahyi. Sayyidina Ali ibn Abi Talib katibul wahyi. Maka tak pelik kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ib'ath, nak utuskan risalah sebagai surat kirim pergi kepada dunia, terutama sahabat Rasulullah Bukhari pergi kepada Herakl, Malikur Rum. Di zaman tu Azimur Rum. Dah. Nabi terdapat dalam surat kirim itu iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dua, iaitu sebagai nak iktidak, sebagai nak turutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama kita tak reka-reka. Ulama kita faham kata laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh tauladan yang baik. Contoh tauladan yang baik. Maka kita tengok tersabit kata kalulah Nabi kita buat lagu tu, apa salahnya kita nak buat? Dua, iaitu diadakan Bismillahirrahmanirrahim di awal-awal kitab tu, itu nak menunjuk kata ulama kita ikutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sebagai orang panggil kata ulama kita duk hurai kepada kita kata dimulakan saat ni tu supaya nak ambil tabarruk. Supaya nak ambil tabarruk dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab di dalam Bismillahirrahmanirrahim tu ada orang panggil asrar, rahsia yang tahu di kita separuh, banyak lagi tak tahu. Sebab tu Bismillahirrahmanirrahim tu tetap dalam dada orang Islam. Sebab tu apabila ketika nak makan, Nabi kita kul samillah. Apabila mu nak buatkan perkara lagu lain, kita mari tengok tadi atau bismillah tu lagu mana, tak ada hukum gapo kita nak baca. Maka dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim supaya nak ambil tabarruk, sebab ba hak duduk di sana tu. Ni panggil bahasa lugawi, ba duduk di sana tu ulama kata babul isti'anah. Babul isti'anah gapo? Iaitu ba ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim nak menunjuk kata apabila kamu nak minta tolong. Nak minta tolongkan supaya nak meluluskan kerjaan mana-mana, hendaklah minta tolongkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Idza sta'anta fasta'id billah. Apabila kamu hendak nak minta tolong, perkara yang kamu tak pandai dengan tokoh, tak ada kuasa kamu, hendaklah kamu minta tolong daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim, supaya kita nak tabarruk dengan Bismillahirrahmanirrahim, iaitu kita nak minta tolongkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kerjaan kita selepas daripada kita mula itu, pekerjaan kita dapat berkat, pekerjaan kita dapat ada kekuatan, pekerjaan kita ada beberapa perkara yang kita tak tasawur pada akal kita, bahkan menjadi luluskan kita saat ini tu sebab kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, iaitu sebagaimana ulama kita sebut ni, iaitu sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab dia sebagai nak iktibas, kita nak iktibas ambil kata ulama kita ada kecek masalah ni, iaitu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim supaya apa? Iktidaan bi a'immatil musannifin, iaitu supaya nak ikut turut juga para ulama yang sebelum daripada kita, mereka itu tuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Imam Ibn Hajar rahimahullah tertulis dalam kitab dia kata wa qad istaqarra amalul a'immatil musannifin ala ay yaftatahu kutubal ilmi bitasmiyah wa kadza mu'zamal kutubur rasail. Sesungguhnya telah jadi ketetapan amalan-amalan para ulama kita yang duk karyakan buku-buku saat ni tu ketetapan di atas mereka itu mulakan kitab-kitab mereka itu dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Dan begitu juga kebanyakan musannafat. Kita tengok kebanyakan musannafat dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebagai faedah, kita kata ni kita kecek bahasa bismillahirrahmanirrahim. Kita nak mulakan perkara yang penting, perkara yang syarat kita kira atau penting, maka kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Supaya kita kata sebagaimana dihuraikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab muqaddimah dia, muqaddimah Sahih Muslim dia, dan dalam kitab-kitab yang lain seperti Syarah Al-Arba'in, dia kata kan tak layak kebanyakan ulama sekarang ni apabila nak tulis kitab, mereka itu mulakan dengan hadis innamal a'malu binniyat. Begitu juga kita kata di sini, iaitu ulama kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim supaya nak minta tolong daripada Allah SWT meluluskan pekerjaan kita. Begitu juga kita tak dimulakan innamal a'malu binniyat supaya nak betulkan hati kita dalam masalah kita nak kerjakan segala amalan tadi. Baik. Adapun ditanyakan kepada kita bahawasanya tersabit hadis di sana, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa fi riwayah fahuwa ajzam wa fi riwayah fahuwa abtar. Aqta wa ajzam, tiga mari riwayat ya. Ada juga satu riwayat lagi, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bilhamdulillah fahuwa aqta wa ajzam wa abtar. Tiga-tiga saat ni itu sebagai hadis yang ulama kita sebut mari dalam kitab-kitab ulama kita. Maka kita mari tengok di hadis ni, walaupun dhaif, setengah ulama mentahsinkan hadis ni. Setengah daripada ulama dia mentahsinkan, iaitu mutilik kata orang panggil tu tak sampaikan martabat dhaif tapi hadis hasan. Hadis dikirakan duduk le sahih lagi tapi duduk le martabat hasan. Sebab hadis ada tiga, takkan? Ada martabat sahih. Sahih tu bagi tubik pada dua, ada martabat hasan, hasan bagi tubik pada dua, ada martabat dhaif, ada martabat maudhu'. Maka hadis kullu amrin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar wa fi riwayah fahuwa ajzam wa fi riwayah fahuwa aqta. Maka hadis ni bersalah di antara ulama kita. Tapi kita tengok di sisi makna dia, di sisi makna memang sahih. Iaitu satu pekerjaan yang penting, sama ada pekerjaan itu berbentuk perbuatan kita ataupun berbentuk bacaan kita lagu mana tu, keadaan kita kata perbuatan yang penting yang tak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, dikira atau pekerjaan itu tak dapatkan keberkatan. Itu memang kalau itu di sisi makna tu betul. Tapi di sisi nakalah ilmu hadis, ilmu mustalah hadis, mereka itu ulama letakkan selisih di antara kata hak ni letakkan dalam masalah dhaif, hak ni letakkan masalah hadis hasan. Walau bagaimanapun kita tengok di sisi makna dia dengan sebab dengan huraian yang tadi yang kita royak tadi, iaitu ulama kita turut dengan Al-Quranul Karim hak tadi itu tak ada dicenggah gapo. Maka bolehlah kita beramal dengan hadis ini supaya kita panggil atau sebagai nak istiqnaf dengan perbuatan yang kita sebut tadi, iaitu ulama kita kebanyakan ulama mulakan musannafat dia iaitu mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik. Itu perbahasan yang panjang lah. Tapi di sisi saya tengok di sisi makna saat ni tu tak ada canggah apa dengan hak hurai tadi tu. Maka termasuk lah kata gapo? Sekadar kata kita nak istiqnaf tu tak ada gapo, tapi nak istidlal tu saja yang ai panggil kata yang dipertikai. Sebab masalah ahkam waktu hukum saat ni tu ulama tak ada elok mana giduk kira cara masalah hadis dhaif, terutama hadis syadidul dhaif tu. Itu berbahasa dalam ilmu hadis nah. Habis itu, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Iaitu kita nak tengok sikit sebagai ilmu sebelum kita nak lalu jalan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok atau di sana ada istilahat. Ada istilahat dalam masalah ilmu nahwu saat ni tu. Patutlah orang yang nak belajar mula-mula ni dia kena tahulah. Kena tahu apa yang kata sekitah lalu. Sekitah lalu panggil
istilah-istilah cara panggil dalam masalah ilmu ni. Dalam ilmu ni kita apabila kita belajar ilmu lughah ni, ilmu nahwu ni, dia akan jumpa dengan kita mubtada wal khabar, al fi'lu wal fa'il wal maf'ul. Kita akan jumpa, dan kita akan jumpa juga at-tawabi', iaitu hak dia ikut, sama daripada badal dengan mubdal minhu, ataf dengan ma'tuf, sifah dengan mausuf. Kita akan jumpa dalam bicara kita lagi. Dan kita jumpa juga iaitu huruful jar. Ini kita nak cara. Iaitu huruful jar. Gapo huruful jar? Iaitu huruf, iaitu haraf yang apabila masuk dia sebagai amil, maka dia masuk dia, belakang dia tu mari dengan kalimah isim. Maka kalimah isim saat ni tu apabila masukkan haraf tersebut, maka isim tu kena bacakan baris bawah. Itu ya. Sebab tu Imam Al-Ajrumi dia kata wa huruful khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal kafu wal lam. Wa huruful khafdi wa hiya min wa ila wa ala, min ila ala an. Wa huruful khafdi wa hiya min wa ila wa ala wa an, hingga seterusnya. Itu dinamakan harah jar. Dimakrufkan bagi orang kita orang ngaji ni panggil harah jar. Harah apabila masuk di atas isim, maka isim tu kena apa? Kena bacakan baris bawah. Seperti kita kata kita terawak satu ayat dalam masalah dalam kitab Arab ni. Kita kata fis sabahi qumtu minan naumi, fis sabahi qumtu minan naumi wa azhabu ilal masjidi. Pada waktu pagi aku bangun daripada tidur. Wa azhabu ilal masjidi. Wa azhabu ilal masjidi. Dan aku pergi kepada masjid. Kita tengok lahiz. Dalam satu ayat ni kita tengok kata fis sabahi, fi harful jar. As-sabah iaitu majrur dengan sebab masuk fi. Dia baca as-sabahi. Qumtu, berdiri aku, bangun aku. Qumtu minan naumi. Bangun aku daripada tidur. Min harful jar. Min harful jar. Maka an-naumi isim. Isim yang datang selepas pada harful jar, dia tak boleh baca an-naumu, dia kena baca an-naumi. Nampak tak? Qumtu minan naumi wa adhhabu ilal masjid. Maka aku selepas pada aku bangun tidur dan aku pergi ke masjid. Ila harful jar. Maka al-masjidi isim, kalimah isim. Maka kalimah isim yang datang selepas pada harful jar, maka dierakkan dengan majrur. Al-jar, harful jar, isim yang datang lepas dia majrur. Hak kita nak hukum baca saat itu al-masjidi. Sebab apa boleh baca masjidi? Sebab masuk ila harful jar. Maka harful jar salah satu yang 9 ekor tu, hak 9 huruf tu, hak musannif Al-Ajrumi sebut tadi tu di sana ada banyak lagi tu masalah khilaf lah, tapi kita nak kecek duduk dalam lingkungan orang panggil kata sebagai pelajar al-mubtadi. Sebab kita syarah ni Mutamimah Al-Ajrumiyah, duduk le orang panggil tak orang marhalah, orang mula-mula nak belajar lah kita kata. Maka kita tengok tu hak 9 huruf hak disebutkan oleh Imam Al-Ajrumi tadi tu gapo? Apabila masuk di atas isim, maka isim tu dihukum dinamakan majrur. Maka majrur hukum nak baca tu baris tu iaitu baris bawah. Itu sebagai kita tahu permulaan bagi orang nak belajar. Sebab tu kita tahu di sini apabila masuk ni bismillah tu. Bismillah tu mari dengan haraf jar. Maka ismi majrur. Maka kita nak kecek dia kata bismi tu. Ba harful jar kita tahu dah. Maka di sana ada satu bicara lagi yang ulama kita royak, iaitu bicara iaitu ba ni apabila dia duduk sore dia tak hasilkan makna. Dalam arti kata tak menyempurnakan makna. Ba makna dengan. Makna
Sekadar itulah kalau dia duduk sorang dengan apa? Kita tak bahas lagi. Dia kena hubung dengan kalimah yang lain. Tu panggil ba. Dia panggil bahasa Sia ni panggil kamcium. Huruf haraf untuk nak masukkan dalam satu jumlah supaya nak sempurnakan makna. Itu panggil tu harful jar. Maka masuk situ, maka bicara harful jar di sana ulama kita bagi kan? Bagi kata huruf jar saat ni tu di sana ada huruful jar asli. Huruful jar asli ada huruf zaid, ada huruf zaid syabih zaid, iaitu serupa dengan zaidah. Huruful jar asli gapo? Gapo makna ya huruful jar asli? Iaitu huruful jar asli apabila kita tengok huruful jar asli iaitu huwallazi lahu ma'na wa yahtaju ila muta'alliqin. Dia tu diri dia ada makna dan diri dia berhajat kepada tempat gantung. Tu huruful jar asli. Mudah-mudahlah kita faham dengan cara setitah lalu. Kita kata dia tu mempunyai makna dan dia saat itu berhajat kepada tempat yang bergantung. Tu huruful jar asli. Yang kedua, huruful jar zaid. Huruful jar zaid iaitu huwallazi laisa lahu ma'na wala yahtaj ila muta'alliqin. Dan dia tu tidak mempunyai makna dan dia tu tidak berhajat kepada muta'allaq. Kepada muta'allaq. Dia tak berhajat gapo kepada hak nak gantung saat ni. Itu huruful jar zaid. Sebab tu ulama kita kata huruful jar zaid saat ni tu gapo? Nak menunjuk kata wari dia saat ni tu bawa data dia supaya apa? Bawa data dia nak royak kata nak kuatkan kalimah, nak takkidkan kalimah. Kalau dia tak takkid tapi nak bawa atau nak kuatkan, tapi dia tak kesal gapo kepada gapo? Dia tak kesal gapo kepada makna sebab dia tak ada makna. Dan dia tak berhajat juga kepada muta'alliqin, yata'allaqu biha. Habis. Dan yang ketiga iaitu syabih bil zaid. Syabih bil zaid huwallazi lahu ma'na. Dia ada makna. Haraf dia tak ada makna. Wala yahtaju ila muta'alliqin. Dan dia tidak berhajat kepada muta'allaq. Ulama kita royak kata hak duk dalam syabih zaidah ni iaitu rubah. Kalimah haraf dinamakan rubah. Rubah ni panggil syabih zaidah. Dia tidak mempunyai dia ada makna dan dia tidak berhajat kepada muta'allaq. Ni kita nak panjang lebar, kita nak pergi tempat ya lah. Tapi di sini kita nak bicara kata ba tu duduk bismillahirrahmanirrahim. Ulama hukum kata ba asli ka ba zaidah. Ba asli ka ba zaidah. Maka kalau ba asli, apakah makna dia? Manakah tempat muta'allaq dia? Kalau ba zaidah, dia tak mempunyai makna dan dia tidak ada mempunyai tempat takluk, maka bahasa lebih mudah lagi. Tetapi kalau kita tak, ulama hukum kata ba ni ba zaidah, ba asli. Maka huruf ba ni ba asli itu dia berhajat kepada gapo? Berhajat kepada muta'allaq dan dia mempunyai makna. Maka kita tahu dah dia kata ba di bismillahirrahmanirrahim babul isti'anah ataupun babul musahabah. Memang dia dihukumkan babul asli. Maka kita tilik pula kepada tempat muta'allaq. Kita tilik pula kepada tempat muta'allaq. Sebab ba asli saat ni tu dia berhajat kepada apa? Berhajat kepada tempat takluk. Maka pendapat yang lebih berat ulama kita hukum kata ba di sini babul asli. Dia mempunyai makna dan dia ada tempat yang kita nak takluk kepadanya. Yang tempat kita nak takluk kepada dia. Maka tempat nak takluk, tempat nak gantung tadi. Orang mula-mula belajar gapo takluk nak gantung. Nah, wahai adik-adik yang maha mulia, kita kata tempat takluk ni iaitu tempat nak gantung bagi harah jar. Sebab kita royak dah tadi kata harah jar apabila di diri dia saat ni tu kalau dia duduk sorang dia duduk satu huruf dia tak erak. Dia nak makna tak sempurna. Sebab tu dia kena gantung kepada kalimah yang lain. Maka apabila dia gantung kepada kalimah yang lain, maka membawa kepada dia saat itu
membawa dia masuk dalam satu jumlah, satu perayuk saat itu membawa perayuk saat jadi sempurna. Itu harful jar. Itu harful jar. Maka harful jar asli, ulama hukum kata di sini ba harful jar asli. Maka tempat takluk dia gapo? Tempat takluk dia ada dua. Wa imma takluk pada isim, wa imma takluk pada fi'il. Maka di sini kira cara lagu mana bacalah kitab lagu mana pun ulama kita royak kata tempat takluk di sini hak yang lebih pendapat yang lebih kuat itu takluk kepada fi'il. Sebab asal beramal tu masalah fi'il. Dah asal masalah beramal iaitu diletakkan di atas fi'il. Maka fi'il itu ada dua, fi'il yang khusus, fi'il yang umum. Gapo fi'il yang khusus? Gapo fi'il yang umum? Fi'il yang khusus kita kata af'alu, aku buat. Leh, aku buat. Akulu, aku makan. Leh, akulu, aku makan. Kita kata ini adalah fi'il yang khusus sebab tertentu di atas gapo? Tertentu di atas perbuatan yang menentukan perbuatan itu sendiri iaitu makan. Kalau kita kata aktubu, aku tulis, iaitu tertentu pada perbuatan yang tulis, tidak tertentu pada perbuatan lain. Nampak tak tu? Tu dipanggil kata fi'il yang khusus. Fi'il yang khusus. Maka fi'il yang khusus saat ni kita kata gapo? Kita kata fi'il yang khusus saat ni membawakan pada kita saat ni tu kata ulama kita pilih di sini iaitu pilih fi'il yang hak khusus sebab kita nak buatkan perkara yang khusus. Kita nak mulakan seperti kita nak makan. Bismillahirrahmanirrahim ashrabu. Bismillahirrahmanirrahim akulu. Bismillahirrahmanirrahim uallifu. Bismillahirrahmanirrahim aktubu. Maka ashrabu, akulu, aktubu, uallifu, perbuatan yang khusus. Mana perbuatan menunjuk pada perbuatan khusus? Iaitu perbuatan yang menunjuk di atas perkara yang tertentu. Nampak tak? Turut di atas, menunjuk di atas perkara yang tertentu. Kalau kita kata af'alu, aku buat. Buat gapo? Gapo buat? Yang lain dengan kita kata aktubu. Buat juga tapi dia tulis. Akulu, buat juga. Kadang buat juga tapi dia makan. Apa kita kata af'alu. Af'alu tu adalah fi'il yang am. Tak kata buat gapo. Nampak tak? Tu dia. Maka ulama kita pilih kata tempat takluk dia kena pada fi'il. Maka fi'il tu hak khusus. Kena fi'il hak khusus. Lepas tu di sana ada lagi tu fi'il kena muqaddam kah kena muakhar. Kena letak fi'il di depan kah kena letak fi'il di belakang. Maka dijawabkan oleh ulama kita kata tempat takluk di sini tempat takluk ba tu bismillahirrahmanirrahim patutnya kita letakkan di belakang. Iaitu fi'il muakharan walaysa fi'il muqaddaman. Itu kita kena mentakhirkan fi'il. Iaitu apa? Bismillahirrahmanirrahim uallifu. Nampak tak? Uallifu. Maka kita kata di sana apabila kita letakkan fi'il di belakang dalam bicara ilmu balaghah dia kata ifadatul hasr. Iaitu nak menentukan kata perbuatan tu yang kita nak buat. Perbuatan ni ya kita menentuh sudah. Kata nak orang panggil tufidul has. Nak buat perbuatan ni saja ya. Bismillahirrahmanirrahim uallifu. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Kasihani iaitu aku nak tulis. Iaitu aku nak tulis tu iaitu fi'il muakharan wa khassah. Iaitu duduk di belakang dan fi'il yang hak khusus, bukan fi'il yang umum. Habis itu. Itu panggil tempat takluk dia. Tempat takluk, tempat gantung muta'allaq bagi orang panggil harful jar. Maka kita tak wa huruful jarri wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi. 5 ni panggil huruful jar asli. Wal ba'u wal kafu wal lam tu.
termasuk lagi. Dia panggil huruf jar hak asli yang ada makna pada diri dia dan berhajat pada takluk. Maka takluk tadi itu tu iaitu takluk kepada hak pendapat yang rajih, pendapat yang lebih dekat itu takluk kepada apa? Kepada fi'il. Fi'il saat ni tu kena muakhar. Dan fi'il tu juga kena fi'il hak khusus, iaitu kita menentukan perbuatan saat itu kita nak buat gapo. Tu dia dah. Itu sebagai kata sedikit daripadanya. Sedikit daripadanya. Ada juga orang panggil tu takluk dengan isim, boleh juga. Tapi pendapat tu ada huraiyah, ada orang kata dan ada orang panggil tu diterjihkan oleh setengah ulama. Tapi kebanyakan saya istilahlah kitab-kitab nahwu, ulama kita jijak kata tempat takluk bagi ba iaitu takluk kepada fi'il. Sebab asal beramal tu itu ialah fi'lun. Habis tu wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih ni. Kita tengok di sini, kita tengok atau kita pergi sikit daripada gapo? Daripada hukum. Hukum kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam bahasa ulama kita panjang saat itu kita nak buat khalasah dengan sekaligus lah dengan sekitar lalu sebagaimana kita lalu jalan kita nak pergi dalam maksud hak kita nak ngaji iaitu gapo dia kata Bismillahirrahmanirrahim iaitu mengandungi ada dalamnya iaitu kita nak kecek di sisi hukum. Maka apabila kita kecek di sisi hukum tak lain tak bukan hukum tak ada 5 iaitu hukum wajib sunat wajib sunat haram makruh haruh. Itu hukum. Maka Bismillahirrahmanirrahim apakah kita nak bacakan dia? Maka ulama kita jawab atau fihi tafsil. Ada di sana ada huraiyah. Maka huraiyah situ tu ahyanan pada satu ketika haram kita baca bismillah. Pada satu ketika sunat kita baca bismillah. Pada satu ketika makruh kita baca bismillah. Pada satu ketika haram kita baca bismillah. Dan pada satu ketika yang lain iaitu haruh kita baca. Maka bilakah jadi haram, bilakah jadi haruh, bilakah jadi makruh kita mari tengok. Di sana ada ketika iaitu wajib kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Wajib kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Di mana? Iaitu ulama kita jawab kata wajib kita baca Bismillahirrahmanirrahim tu iaitu ketika kita baca surah Al-Fatihah. Kita baca surah Al-Fatihah. Kita ni mazhab Syafi'i ni iaitu orang panggil wajib kita baca Bismillahirrahmanirrahim ketika kita nak baca Fatihah dalam semaya. Semaya saat itu sama ada semaya fardu dan semaya sunat. Itulah mazhab kita dia duk lagu tu. Kata sebab dia kira kata bismillah tu salah satu daripada surah Fatihah. Maka kita mari tengok atau hadis Nabi sabit kata la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sahkan semaya. Tidak sah semaya seorang walahal dia tak bacakan surah Fatihah. Maka jumhur ulama tafsir itu la salata tidak saat itu ai tufidu as-sihhah. Iaitu nafyus sihhah. Nafi sah semaya. Sebab kita terjemah tu tidak sah semaya. Separuh daripada ulama itu mazhab Abu Hanifah, Hanafiyah dia kata ai la itu nafyul kamal iaitu menafikan kesempurnaan. Maka saya ni cenderung dengan mazhab jumhur dengan sebab ada huraiyah dengan sebab ada hadis yang sabit dengan cara nyata mantuqan wa mafhuman. Dengan cara nyata kata tak sah semaya malaikat nak bacakan surah Al-Fatihah. Apabila kita tilik kepada perbuatan Nabi kita sendiri, tilik kepada perbuatan sahabat, mereka tu baca. Maka bicara kita di sini iaitu bismillah salah satu daripada ayat daripada surah Fatihah. Sebab tu kita hukum kata bismillah wajib kita baca di sisi kita nak bacakan surah Fatihah, terutama dalam semaya fardu dan semaya sunat. Habis itu. Dan jadi wajib juga kita ketika kita nak baca surah hak kita nazar. Berlaku di atas kata Fatihah atau bismillah tu ayat mustaqillah daripada surah duduk di pala-pala surah tu. Tu dah. Itu habis itu. Itu sebagai wajib kita baca. Apabila kita nazar memanglah wajib kita baca. Sebab nazar ni asal daripada perbuatan haruh, apabila kita nazar jadi wajib.
Kita mewajibkan di atas kita sendiri perkara yang haram, bukan perkara yang haram. Habis. An-nadbu. Di orang panggil tu di sana ada hukum dia iaitu sunat. Sunat kita baca surah atau sunat kita baca bismillahirrahmanirrahim. Pada tiap-tiap perkara yang diambil pentingkan oleh syarak. Kita kata sunat-sunat ni ada dua. Sunat ainiyan, sunat hak individu, hak seorang per seorang, dan sunat kifai. Sunat kifai makna tawak seorang lepas habis. Sunat ni apabila ketika sunat ni, mana yang sunat kita baca bismillah? Itu ketika kita nak ambil wuduk, ketika kita nak mandi wajib, mandi junub, ketika kita nak mandi, ikutlah. Ketika tu panggil tu perbuatan yang sunat. Sunat kita baca situ. Tu dia. Tu panggil tu sunat aini yang di atas seorang-seorang. Sebab kita nak gigati kan perbuatan tu. Seorang demo ni wahak demo, kita wahak kita. Tu dia. Di sini nak sekat kata nak syarat nak ajar kita nak bagi kita rajin. Sunnatul kifai ni benda hak semak jai dah kita nak buat. Kita yang nak buat sendiri. Tapi sunnah ni aini yang hak kita kena buat seorang-seorang. Demo tak boleh kongsi dengan kita. Kita seorang-seorang kita. Kalau kita ambil wuduk, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Bila kita nak mandi junub, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Baik itu juga hari panggil mandub an-nadbul kifai. Seperti kita kata sunat juga apabila kita ni ada keluarga, kita ada isteri, kita ada gapo, apabila kita nak jimakkan isteri kita, sunat di atas kita baca bismillahirrahmanirrahim. Maka itu panggil sunnah kifai. Wa kita baca, wa isteri kita baca. Tu dia. Itu panggil sunat. Yang ketiga iaitu apa? Haram. Haram kita baca bismillahirrahmanirrahim. Dia mau tebat. Bismillahirrahmanirrahim haram juga kita nak baca. Ya, kalau kita geletakkan tak kena tepat. Kita geletakkan tak kena tepat, perbuatan yang haram jadi haram. Mana kita kata tepat haram? Seperti tu terutama haram hak li zatihi. Mana tahu zat dia tu haram. Haram pada asal dah. Seperti perbuatan zina, perbuatan lewat, perbuatan curi, perbuatan minum arak. Itu dipanggil tu haram li zatihi. Di diri perbuatan tu haram dah. Maka apabila kita perbuatan haram, apabila kita pergi baca bismillahirrahmanirrahim, sedangkan bismillahirrahmanirrahim perkara yang molek. Tapi kita letakkan tak kena tepat, kita pergi baca bismillahirrahmanirrahim, curi. Itu haram. Haram dengan tak ada pasal-pasal. Kita orang panggil tu perbuatan curi saat itu ya haram dah. Tapi kita gimikkan perbuatan molek tadi nak baca bismillah ni buat warak sini nak baca. Haram buat lapis-lapis. Nampak tak tu? Perbuatan zina. Seorang nak zina wal iyadzu billah. Wal iyadzu billah daripada perbuatan tersebut. Apabila seorang nak zina, dia tu tak tahu. Wasa nak warak tempat ni, wasa nak juruh tempat ni, dia kata perbuatan tak juruh dah. Itulah nak menunjuk kata orang panggil kata kita tak letakkan perkara yang molek pada perkara tak molek. Perkara ni kan bismillah, orang kata haram juga nak baca bismillah. Ya, haram apabila kita tak kena tepat. Apabila kita letakkan tak kena tepat. Tepat ya ada dah. Tepat ya kena letak sini-sini, tapi kita letak tak kena tepat. Sebab kita tak ciksa. Apa ikut kita nak tak sini apa dia? Tak boleh. Ya kaedah ya mari lagu tu dah. Ciksa apabila kita tak letak kena tepat dia bunuh. Tak tubik rupa. Bagi tu juga masalah ni. Apabila perbuatan molek, kita letak pak tak molek, dia tak molek. Nampak tak? Kita kata perbuatan kita kata seperti kita kata semaya raya. Semaya raya tu rupa semaya raya molek. Tapi kita pergi royak kepada manusia tu, hari raya tu kita kena ber, kita nak panggil demo sebab kita kena ber, kita nak panggil demo. Nak tanya tu, maya raya tu molek tak? Diri azan tu molek tak? Molek. Tapi syarak tak suruh kita letakkan situ. Terutama kita nak takhsiskan perbuatan satu perkara kita letak situ tak boleh. Maka apabila tak boleh buat situ, walaupun perbuatan molek, kita letakkan tepat tak molek, dia tak molek. Tu sabit tu dia ada perkara rengkor, perkara gapo tu. Itu masalah besar lah masalah ni. Hal itu sini kita kata bismillah nak jadi haram ketika kita letakkan tak kena tepat. Seorang nak zina, seorang nak curi, seorang nak minum arak, saat itu dia bismillah. Maka haram buat lapis-lapis di situ. Baik itu juga ya tahu. Iaitu menyalahi bi khilafil muharramil li'arid. Hal keadaan saat ini iaitu menyalahi haram yang
baru datang. Hari arid di sana haram li zatihi, di sana haram li arid. Kita kata haram li arid, iaitu hari dengan sebab baru datang. Baru datang ji hari baru jadi hari. Kita kata seperti kita kata masalah kita buat misal mudah-mudah kita kata. Kita kata hari nak rupa ke hari arid. Asal karo sakning tu, asal karo sakning tu, karo ni harus. Nampak tak? Asal karo tu karo harus. Tetapi apabila karo harus sakning tu mari memasukkan karo hari di dalamnya. Maka karo tu asal tu harus tu jadi hari. Ketika tu. Supaya kita kata masalah kita kata asal masalah ni baikatom iaitu dalam katong tu lah. Dalam katong tu asal dalam katong tu sakning tu karo yang harus je. Benda duk jadi timbul dalam apa dalam hotel apa tu benda yang harus. Sebab bahkan benda tu jadi hubak pula asal. Nampak tak? Tetapi manusia saya duk jadi karo tu jadi mabuk. Maka ulama kita hukum kata karo sakning tu ya diri dia sakning tu harus asal. Tetapi masuk karo lain dalam karo tu, dalam karo lain tu hari. Maka karo tu dinamakan karo tu karo yang hari. Maka hari apa? Hari sebab arid. Kalau tak ada karo yang arid, karo yang baru datang saat itu ya kekal di harus situ. Kalau sekadar dalam katong saja. Kamu nak panggil tu, kita tilik di dalam katong saja. Tak masuk karo lain lagi, hak 3 4 lagi tu karo harus. Tetapi hak learning apabila ditujukan kepada satu nama dan dimakruhkan dengan satu nama, ia tak tuju kepada dah kata karo, ia tuju kepada ada kakah-kakah dia. Sebab tu orang panggil tu ratban learning, orang duk kecek pun orang gapo terkenal kata si kunroy. Si kunroy apa? Ada behel-behel orang panggil yang baru datang masuk letu, maka karo tu jadi rupa. Jadi rupa yang makruf, maka ulama hukum kata karo ni karo hari dengan sebab arid, bukan haram li zatihi asal. Sebab kalau li zatihi asal ya ada hari siap dah tetap dah dalam Quran dan hadis. Tetapi hak ni tak ada dah kata ni tak ada yang dalil yang menentu ke kata karo ni hari. Tetapi dalil am ada, iaitu tiap-tiap karo yang mabuk. Maka karo yang behel-behel yang baru datang sakning tu mari duk campur dengan hak karo yang halal asal, maka karo halal tu jadi haram. Maka hukum situ nak tahu kata haram li zatihi ke haram li arid. Maka ulama hukum kata haram itu haram li arid, iaitu haram yang baru datang dengan sebab demo nak campur-campur karo yang haram pada asalnya. Kita kata, kita tengok tu, supaya bab batuk. Asal karo yang halal nak menghilangkan batuk kita. Ai batu karo yang halal, ai kok karo yang halal, maka 2 3 4 karo tu semua karo halal aja. Tapi kita sakning tu, orang tempat tu kita gidap prank, giwak jadi ubah, jadi satu karo jadi minume yang musya', yang makruf di si orang pemuda kata minume yang nak hasilkan mabuk. Maka minume tu dihukumkan oleh ulama kita atau minume ni haram. Supaya nak sekatkan tak semua manusia tu makan. Kalulah makan, maka termasuklah kita hijaukan karo haram. Setengah ulama kata ditashbihkan dengan karo ni agak dah. Sebab mabuk tu, sebab masuk behel. Jangan behel asal, apa? Behel asal tu harus. Sebagaimana saya sebut saat ni. Tetapi manusia digunakan tak kena jalan. Diguna tak kena pada tempat dia. Maka karo tu jadi haram dengan autonomat. Wal-iyazubillah. Maka hak nak bicara kita tu karo yang haram li zatihi memang kita haram baca bismillah. Tapi karo yang haram li arid tu lagu mana? Lagu mana seperti ulama kita buat sini kal wudu'i bima'il maghsub. Iaitu kita ambil apa? Ambil air wuduk dengan
kita ambil wuduk dengan air yang dirapas. Kita asal air saat itu boleh kita ambil wuduk. Tapi air itu tu dinamakan air kamu rapah daripada orang lain. Maka diri rapah tu zalim. Tiap-tiap zalim tu kalau yang haram. Tiap-tiap zalim kalau yang haram. Maka air tu seolah tak air yang dihasilkan dengan haram. Maka kita nak ambilkan air semaya dengan wuduk tu. Nak tanya kata, harus tak kita baca bismillah? Harus tak kita baca bismillah? Ha, tu dia. Harus tak kita baca bismillah? Ha, di sini air panggil termasuk oleh gapo? Dek balik al-haram apa haram li'arid. Setengah ulama kata tak ada gapo situ. Tak ada gapo. Dan setengah ulama duduk dia kata haram juga. Yang air panggil tu al-muharram li'arid. wa aklun wa syurbun ma ghasiba wa fashariba fihi. Fashariba fihi. Mana tu makan ni dan minum ni yang kita rapah daripadanya. Air panggil haram li'arid. Asal perbuatan makan, perbuatan minum harus kita, tapi di diri rapah tu kalau yang haram mari. Maka dihukum kata perkara saat itu perkara yang haram li'aridin. Maka di sini jadi pecah ulama kata harus kita baca bismillah. Setengah ulama tegak atau tak harus. Maka saya pun cenderung kata tak harus lah. Sebab perbuatan itu perbuatan dihukumkan oleh ulama atau perbuatan haram walaupun haram li'arid pun. Habis di situ. Kalaulah kita terutama dalam masalah haram li zatihi, di diri haram tu haram yang ada sabit le Quran dah. Seperti zina, seperti curi barang, seperti minum arak tu gapon. Kalaulah kita pergi baca juga bismillahirrahmanirrahim, dengan kita nak main-main ataupun dengan kita ya atau halal ya kita nak baca ni, gitu hari ni kita buat main-main gitu, kita buat main. Ulama hukum kita kufur wal a'yadzubillah. Kufur hal kita perbuatan kufur lagi tu. Hal itu di diri kufur tu bukan terjatuh pada diri i'tikad saja, perbuatan pun bawa pada kufur boleh juga. Tengah-tengah manusia ada i'tikad kata, kufur ni duk dipegang ni, tidak di perbuatan, dak di diri perbuatan pun ada juga. Yang boleh hukumkan kufur. Nampak tak tu? Walaupun di sini kita tahu istihlal dia memperhalalkan. Memperhalalkan apa? Dia peganglah diri dia kata perkara tu halal. Dia mau kata di diri ni orang panggil tu di diri dia pegang. Habis tu kufur. Bah kita hal kita tanya, perbuatan seorang saat ni tu dia pegang di diri mushaf ni. Di diri mushaf ni. Dia pegang orang panggil kata dia pegang Quran masalah. Dia pegang Quran. Tiba-tiba apabila dia pegang Quran, dia lepas gitu. Dalam tu sapah. Nak tanya atau diri dia lepas saat ni tu perbuatan yang lagu tu mujarrad, semata-mata perbuatan tu bawa pada dia kufur. Memang kufur. Dalam bahasa ulama kata kufur. Mana tu kufur berlaku juga pada apa? Pada perbuatan, bukan berlaku pada pegangan saja. Tu dah, satu kita faham dah. Habis itu. Maka tiga, yang keempat iaitu makruh kita baca bismillahirrahmanirrahim. Tak ni wajib kita baca bismillahirrahmanirrahim, sunat kita baca bismillahirrahmanirrahim, dan haram kita baca bismillahirrahmanirrahim. Dan yang keempat itu makruh kita baca. Di mana? Apabila kita apa? Kita nak minumkan apa? Kasyurbid dukhan. Di sini tu orang panggil kata ini hukum hak dululah kita kata. Syurbud dukhan kebanyakan kalau kita turut ulama hak seluruh dunia rokok saat ni tu isap rokok saat ni tu ulama hukum tu haram. Sehingga culan dan Rusia pun hukum tu haram. Di Azhar, di Mekah, di Madinah, di mana-mana hak ulama ittihadul ulama semua hukum kata haram. Rokok ni haramul battah. Iaitu tersabit daripada ilmu kedoktoran, tersabit dari ilmu iktisadi, tersabit dari ilmu syar'i, semua tu membawa pada mudarat belaka. Maka ulama hak sekarang ni dia kira kata isap rokok adalah perbuatan yang haram. Maka itu adalah kita hukum di atas perbuatan. Ada pun kita nak hukum di atas orang isap rokok tu satu lagi. Sebab kadang-kadang orang isap rokok kadang-kadang dia tu tak ada kelai dak. Kadang-kadang dia nak berhenti. Kadang-kadang dia gitu, kadang-kadang gini. Tapi nak ayat atau gapo? Nak ayat atau
kita ni pada pegangnya ni kita pegang kata rokok tu halal lagi tu kita nak cek lah. Sebab kamu ini cai ijtihad ulama hak sekarang ni apa yang kita saya kata 80% kata haram belaka. Haram rokok. Sebab tu saya serulah daripada member yang Maha Mulia ini kepada saudara-saudara kita yang hak duk buat perbuatan ni lagi hendaklah kita murajaah. Kita U-turn diri kita kata perkara ni kita boleh dak imtisal nak junjungkan perintah Allah SWT ni kita tinggalkan rokok. Anak kamu, ayah kamu, ibu kamu dan adik-adik kamu sudi nak tengokkan diri kamu supaya kamu saat itu bersih daripada perkara yang al-khaba'is, perkara yang tak molek. Maka rokok ni tak ada syak kata perkara yang tak molek. Tak ada syak di manusia kata perkara ni perkara tak molek. Bahkan kadang-kadang saya jumpa orang yang isak diri pun, hai demo saya isak. Demo saya isak. Bahasa kita, kena demo isak. Kita tak apa, kita lekat dah. Tu dia. Tapi kita nasihat demo. Kita kacau royak demo. Daripada hak isak 2 buku turun buku, daripada hak sebuku turun ke setengah buku, daripada setengah buku turun. Kita tadrib di atas diri kita. Memang kita boleh tinggal perkara tu. Ai panggil tu dalam kitab-kitab ulama kita tengok tu duduk di makruh lagi hak setengah daripada muallafat hak ulama. Tapi kalau kita tengok hak ijtihad al-mu'asirah memang nyata kata perkara tu perkara perbuatan yang jadi khaba'is, perbuatan yang haram, perbuatan yang haram. Maka makruh kita baca saat itu baca bismillah seperti ketika orang ada isteri, an-nazar ila farjil mar'ah bila hajah. Kita nak tengok farak isteri kita baca bismillah. Itu makruh. Perkara jadi makruh. Seperti juga kita ketika kita nak makan orang panggil basal daripada bawang merah tu. Kita makan dengan sok saat ni. Jadi makruh juga kita baca bismillahirrahmanirrahim. Itu juga kita makan kita makan wudu. Wudu tu kalau jadi makruh, maka makruh juga kita baca di sisinya. Ketika kita baca di sisinya, maka makruh ni ada panggil perkara yang dibenarkan oleh syarak. Patutnya kita tinggallah perkara tersebut. Habis itu. Yang kelima iaitu pada masalah kita letakkan bismillah tu di hukum syarak itu haruh. Ketika kita nak jalan tu baik, ketika kita nak duduk, ketika kita nak bangun, ketika perkara yang haruh kita baca. Ada panggil tu tak ada jadi beratkan gapo. Perbuatan haruh. Kita nak baca tak apa, kita tak baca tak ada gapo. Tapi kalau kita baca dalam hati kita niat. Kita niat nak iktida, nak ambil berkat, nak membesarkan syiar. Hak tu boleh pahala. Pahala daripada niat lah, tapi bukan pahala daripada asal haruh tu tak. Habis itu. Maka 5 hukum syarak apabila perbahasan bismillahirrahmanirrahim, apabila bismillahirrahmanirrahim letak di situ, hasillah orang panggil tu hukum yang 5 tadi sebagaimana saya hurai tadi. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Itulah bahasa kita tengok tu banyak lagi bahasa ulama kita. Hari ni insya-Allah kita tengok mengamasa tu cukup dah. Kita sekadar kita tahu kata bicara bismillahirrahmanirrahim dengan cara ringkasnya. Insya-Allah kita akan mula pula dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin di dalam bicara ulama kita lagu mana hingga seterusnya insya-Allah kita akan mulakan seterusnya in qaddarallahu hadhihi fursah. Jika Allah SWT masih lagi takdir kepada kita, fursah kepada kita, terutama pada masa ruang kepada kita, kesihatan kepada kita, terutama kita ni di masa kecemasan ni, ketika kita duduk beringat nyakit di situ, nyakit di sini, hendaklah kita ambil rebut fursah. Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il laili muzlima. Nabi kita ayat tu, hendaklah kita bercepat-cepat wa amale ngaji situ, ambil faham sini sebelum datangkan fitnah, sebelum datangkan orang panggil as-sawarif, perkara yang nak palingkan daripada kita nak buatkan amalan pergi pada perkara lain daripada fitnah, orang panggil daripada orang muda pergi pada tua, daripada gagah pergi pada tak gerak.
Bak kau jika tak buat tak ada prosah. Ketika muda ni kita nak belajar, ketika tua tak boleh dah. Ketika kita luar ni kita nak belajar, ketika mari sibuk tak dah. Ketika kita nak sihat ni kita nak mula, ketika kita sakit tak dah. Itu panggil tak Nabi kita ayat atas kita sungguh ambilkan fursah apabila kita ada, kita buat. Dia panggil sebagai al-a'malus salihah. Mudah-mudahan video ini dapat manfaat bagi diri saya sendiri dan kepada para saudara yang saya kasih sekalian. Maka pada perjumpaan sekali ini saya sekadar dululah dengan akhirnya subhanakallah walhamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.